Adakah kedua-dua pasukan telah bersedia? Adakah berhakim sudah bersedia? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam biru warna. Sidang Dewan yang mulia, persidangan kali ini akan membahaskan usul perdebatan pendidikan abad 21 kita belum bersedia. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat pada persidangan kali ini. Baiklah, dari pihak kerajaan, Saudara Azmina, Saudari Farhanin selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Saudari Nurul Fazira selaku Yang Berhormat Presiden, dan Saudari Nur Adidah selaku Menteri Ketiga. Dari pihak pembangkang pula diwakili oleh Saudara Muhammad Azmir Shah selaku Ketua Pembangkang, Saudari Nafriwatul Insyirah selaku Pembangkang Kedua, dan Saudari Cik Nur Atira selaku Pembangkang Ketiga. Dengan penuh takzimnya, kami memperkenalkan panel hakim pada persidangan malam ini. Ketua Hakim diketuai oleh Encik Abdul Rahim, iaitu Guru MRSM Bentong. Hakim kedua pula adalah Encik Muhammad Nazrullah bin Abdul Aziz, iaitu Pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Perlis dalam Pelajar 39. Hakim ketiga merupakan Encik Muhammad Ridwan, iaitu Jurulatih Debat dari Pusat Kokurikulum UUN. Hakim keempat merupakan Encik Amar Ahmad, iaitu pensyarah dari Kolej Matrikulasi Arau. Dan hakim kelima kami adalah Encik Muhammad Salahuddin bin Talib, iaitu Timbalan Presiden Eksekutif Kelab Pengucapan Awam. FYI, semua panggil tempat tapi dekat-dekat je. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati, izinkan saya untuk memperingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa dewan ini akan bersidang. Isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Setiap pembahas diberi masa 7 minit untuk berucap. Masa bagi ucapan penggulungan pula adalah 4 minit. Loceng akan dibunyikan sekali. Pada minit pertama menandakan bahawa ruang dibuka kepada pasukan lawan untuk membuat izin laluan. Manakala pada minit ke-6 loceng akan dibunyikan sekali, menandakan masa telah tamat untuk pihak lawan membuat izin laluan. Loceng akan dibunyikan 2 kali. Pada minit ke-7 menandakan bahawa masa untuk membahas berucap sudah tamat. Bagi sesi penggulungan, kedua-dua pasukan akan diberi masa sebanyak 3 minit sebagai masa persediaan sebelum membuat ucapan penggulungan masing-masing. Pada minit ketiga masa penggulungan, loceng akan dibunyikan sekali, dan pada minit keempat, loceng akan dibunyikan 2 kali
menandakan masa untuk penggulungan telah tamat. Dengan itu, Dewan Persidangan akan bermula. Dengan itu, saya menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk dipersilakan. Berpaksikan mana yang salah, kita betulkan. Mana yang betul, kita murnikan. Terima kasih Yang di-Pertua, Perwakilan Kerajaan, Delegasi Perbankan serta seisi Dewan yang dimuliakan. Selaku Perdana Menteri Wanita Malaysia yang pertama, saya akan menggagaskan satu usul yang cukup menarik pada hari ini. Pendidikan abad 21, kita belum bersedia. Sebelum saya meneruskan arena perdebatan pada hari ini, biarlah saya memberi pendefinisian usul pada hari ini secara literal dan juga secara konseptual. Pendidikan abad 21 boleh didefinisikan sebagai pendidikan yang menekankan 5 ciri utama. Yang pertama, komunikasi IT. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, baik. Pendidikan abad 21 ini akan dijalankan pada tahun 2001 hingga 2100. Manakala definisi kita belum bersedia merujuk kepada persiapan yang belum mencukupi untuk melaksanakan sesuatu perkara atau untuk pergi ke sesuatu fasa. Fasa yang diceritakan ini telah digagaskan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Fasa pertama menceritakan bahawa kita akan merombak soalan peperiksaan, terutama yang kita lihat terbaru ni adalah soalan peperiksaan UPSR dan juga PT3. Manakala pada fasa yang kedua, iaitu tahun 2016 ke 2020, kita akan memacu peningkatan sistem literasi dengan menambah baik kurikulum standard sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Manakala fasa ketiga 2021 hingga 2025, kita akan mewajibkan semua pelajar mempelajari bahasa tambahan. Dan seterusnya, konsep tidak bersedia yang akan dibawa oleh pihak kerajaan pada hari ini diukur melalui 3 justifikasi. Tidak bersedia apabila taraf pendidikan abad 21 kita bukan bertaraf dunia. Dan yang kedua, pendidikan abad 21 kita tiada keberkesanan daripada segi pelaksanaan dan penerimaannya. Dan target kerajaan pada hari ini untuk kita katakan bersedia adalah semua pelajar tiada yang gagal dalam peperiksaan. Tiada semua gagal dalam peperiksaan. Dan target pelajar pada hari ini adalah target KSSR dan KSSM, merujuk kepada kurikulum standard sekolah rendah dan kurikulum standard sekolah menengah. Dan yang seperti kita tahu, walaupun ada pelaksanaan daripada kerajaan, namun cantik hanya diketas melalui Pelan Pembangunannya, tetapi pelaksanaannya cukup kurang. Pada fasa 1 sudah kita laksanakan dan kita sekarang sedang berada dalam fasa 2. Namun apa yang pihak kerajaan mahu hari ini adalah fasa 2 diberhentikan supaya fasa 1 kita dapat perbaiki kegagalannya dengan meningkatkan prestasi peperiksaan dalam UPSR dan juga PT3 dengan target tiada semua yang gagal dalam peperiksaan. Contoh pembelajaran masa lampau dan juga pembelajaran abad ke-21. Pertama, pembelajaran masa lampau menekankan berpandukan guru, manakala abad 21 berasaskan murid. Dan abad ke-21 menekankan kemahiran hidup berbanding masa lampau yang menekankan hanya kurikulum. Pedagogi untuk pendidikan abad ke-21 boleh dilihat daripada 5. Pertama, kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Pelajar memainkan peranan yang aktif dalam kelas dan simulasi serta lakonan dan eksperimen menunjukkan ada komunikasi dua hala antara pelajar dan juga murid. Kenapa kami kata di pihak kerajaan kita masih belum bersedia untuk melaksanakan pendidikan abad ke-21 ini? Kerana kita lihat daripada statistik UPSR kita apabila pada tahun 2015 seramai 38,344 orang mencapai semua A. Namun yang di-Pertua pada hari ini 2016 yang baru ini, jumlah pelajar yang mendapat A hanya sebanyak 4,896. Manakala yang mendapat E semua lebih tinggi, iaitu sebanyak 9,500
prestasi sistem pendidikan dan juga prestasi guru mengapa anak mereka gagal dalam UPSR. Dan tuntutan mendesak pihak kerajaan pada hari ini ialah kita tidak akan anjak ke fasa 2 selagi fasa 1 kita tidak mencapai target, tiada yang semua gagal. Dan seterusnya, beban bukti yang perlu dibuktikan oleh pihak perbankan kepada pihak kerajaan adalah pertama, tanpa memperbaiki kegagalan fasa 1, kita masih boleh pergi ke fasa-fasa yang seterusnya. Dan yang kedua, keberkesanan pedagogi dalam fasa 1 dapat dibuktikan oleh pihak pembangkang. Matlamat kerajaan pada hari ini cukup mudah, di mana kami mahu pendidikan bertaraf dunia dilahirkan dan kami mahu pendidikan itu terjamin keberkesanannya. Kerja kerajaan pada hari ini cukup mudah. Pertama, saya selaku Perdana Menteri akan memberi mekanisme bagaimana kita mahu mencapai pendidikan abad 21 yang kita katakan sudah bersedia, manakala Timbalan Perdana Menteri saya akan memberikan kesan dan sebab mengapa keberkesanan sistem pendidikan kita dari segi pelaksanaan dan juga penerimaannya. Terus kepada mekanisme yang dicadangkan oleh pihak kerajaan supaya kita dalam keadaan bersedia dan kita dapat perbaiki ketiga-tiga contoh yang akan kami kemukakan sebentar nanti. Mekanisme yang dicadangkan oleh pihak kerajaan kita ambil daripada Finland, kerana Finland adalah pemacu negara maju dalam pendidikan. Pertama, kita ada norma penjawatan guru, dan yang kedua, kita ada jabatan pengurusan. Kedua-dua cadangan ini perlu dilaksanakan kerana melalui norma penjawatan guru yang baru kita akan semak semula ambilan-ambilan guru ini. Hanya guru-guru yang cemerlang intelektual dan juga IQ perlu diterima masuk dalam sekolah rendah dan sekolah menengah. Kerana kita nak penuhi keperluan kurikulum standard rendah dan standard sekolah menengah, iaitu berfikiran kreatif, inovatif dan mampu berdaya saing di arena globalisasi. Maka kita akan beri latihan perkhidmatan dan perkhidmatan serta taklimat pelaksanaan yang sebetulnya. Kerana guru-guru sekarang tidak tahu untuk menggunakan sumber sokongan yang telah diadakan oleh pihak kerajaan dengan efektif, dengan berkualiti untuk melahirkan murid yang tiada gagal, untuk melahirkan semua murid yang tiada gagal dalam UPSR dan juga PT3. Manakala jabatan pengurusan perlu diadakan kerana kita akan bantu guru permudahkan urusan dan bantu guru fokus dalam pelajaran serta tambah bilangan guru. Maka saya selaku Perdana Menteri yakin bahawa pembelajaran abad 21 kita masih belum bersedia dengan kenyataan. Kalau kita tak ambil mekanisme yang dicadangkan oleh kerajaan, sampai bila-bila pun kita tak akan bersedia untuk anjak ke fasa 2 dan mencapai target kita, tiada yang semua gagal. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, moto Perdana Menteri Wanita pertama kita adalah Experience Change Your Life, dan idola beliau adalah TNC. Tapi malangnya TNC tak ada malam ini. Baiklah, persidangan akan diteruskan dengan saya menjemput Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Dipersilakan. Terima kasih Tuan dan Ibu Ketua, Barisan Kerajaan, Barisan Pembangkang serta sidang hadir Dewan yang saya muliakan sekalian. Tuan dan Ketua, pengujian hari ini sangat menarik usulnya, iaitu pendidikan abad ke-21 kita belum bersedia. Di kami di pihak pembangkang akan membuktikan kepada anda semua bahawa kita sebenarnya sudah bersedia, Tuan dan Ketua. Tuan dan Ketua, sebelum ini kita sering mendengar keluhan rakyat-rakyat jelata mengatakan tentang bahawasanya peperiksaan yang ada ini berteraskan peperiksaan sahaja. Mereka mengatakan kita cemerlang di atas kertas, tapi realitinya kita gagal di luar, Tuan dan Ketua. Oleh sebab itu, datang inisiatif lain, Tuan dan Ketua. Kita ingin melaksanakan pendidikan alaf 21 di dalam negara kita. Oleh sebab itu, Tuan dan Ketua, wujudlah anasir-anasir lain yang kita cuba bawakan, iaitu menerusi pelan
menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 Tuan Yang Bertuah. Sebelum saya meneruskan pengujian saya pada hari ini Tuan Yang Bertuah, saya ingin mengatakan tentang pendefinisian yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi. Saya terima Tuan Yang Bertuah. Cuma pembawakan kami adalah kita akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang keadaan bagaimana kita bersedia Tuan Yang Bertuah. Sebelum saya meneruskan pengujian saya hari ini Tuan Yang Bertuah, saya akan memberikan pengujian yang pertama, iaitu mengenai kesediaan kerajaan menerapkan pendidikan abad ke-21 Tuan Yang Bertuah. Seterusnya Tuan Yang Bertuah, Yang Amat Berhormat Timbalan Ketua Perbankan akan menyediakan tentang kesediaan guru dan kemudiannya kesediaan pelajar Tuan Yang Bertuah. Tiga pengujian ini Tuan Yang Bertuah, kita akan tunjukkan secara mampan tentang bagaimana kesediaan kita di tiga peringkat ini Tuan Yang Bertuah untuk melaksanakan pendidikan ala 21 di Malaysia dan menunjukkan kita bersedia Tuan Yang Bertuah. Sebelum saya meneruskan pujian saya, ada sebarang cerahan? Yang Berhormat, berikan satu sahaja bukti untuk pelaksanaan fasa 1 pendidikan abad 21 berjaya dan kita mampu untuk mengorak ke fasa 2 pendidikan abad 21. Ada masalah, terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, sebelum ini kita mengatakan tentang peperiksaan, pembelajaran berteraskan peperiksaan. Tapi kita ingin ubah untuk melahirkan pelajar yang berfikiran kritis, yang inovatif, seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Oleh sebab itulah peperiksaan yang sedia ada yang seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi tidak boleh diukur Tuan Yang Bertuah. Adakah apabila peperiksaan UPSR itu jatuh, maksudnya kualiti pelajar kita berkurang. Itulah ketika yang kami cuba bawakan Tuan Yang Bertuah. Seterusnya saya teruskan pujian saya pertama, iaitu kesediaan kerajaan menerapkan pendidikan abad ke-21 Tuan Yang Bertuah. Dunia sekarang dengan dunia kini berbeza, dulu dengan dunia kini berbeza Tuan Yang Bertuah. Jika dahulu kita cuba terapkan 3M, apa tu 3M? Mengira, menulis, membaca Tuan Yang Bertuah. Tapi sekarang kita ada 4M Tuan Yang Bertuah. Apa itu? Kita menambahkan menakul. Menakul itu apa? Kemahiran berfikir Tuan Yang Bertuah. Maafkan saya. Gugup. Dan seterusnya, dulu Tuan Yang Bertuah, kita berceritakan tentang apa? Kemahiran untuk berbahasa Melayu dan kemudian untuk berbahasa Inggeris. Itu dulu Tuan Yang Bertuah. Sekarang ni apa? Kita bercerita tentang kemahiran untuk berbahasa ketiga pula Tuan Yang Bertuah. Nampak tak beza dulu dengan beza sekarang Tuan Yang Bertuah? Dan bagaimana juga dahulunya kaedah pembelajaran kita, iaitu melalui kapur dan papan tulis Tuan Yang Bertuah. Kita pensyarah ataupun cikgu menulis di hadapan dan kemudiannya para pelajar hanya duduk di depan melihat apa yang diajar oleh itu Tuan Yang Bertuah. Tetapi berbeza di alam 21 ni Tuan Yang Bertuah, kita mahu menukarkan kaedah itu semua. Sebab itulah benda itu diterapkan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025 Tuan Yang Bertuah. Kerana apa Tuan Yang Bertuah? Pihak kerajaan ingin mentransformasikan sistem pendidikan negara kita Tuan Yang Bertuah. Kerana apa Tuan Yang Bertuah? Kita ini terkesan kenapa? Kerana menurut program International Student Assessment atau PISA Tuan Yang Bertuah telah membuat penilaian di sekolah kita Tuan Yang Bertuah dan mendapati bahawa 7% sekolah kita sahaja yang mendapat status baik. Manakala status sederhana hanya 13% dan 80% daripada itu lemah Tuan Yang Bertuah. Oleh sebab keadaan itu, kerajaan telah membuat kajian dan mengatakan bahawa sistem pendidikan yang kita ada sebelum ini Tuan Yang Bertuah kurang baik Tuan Yang Bertuah. Jadi kita ingin menambah baikkan perkara itu. Jadi kita masukkan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu kaedah pendidikan abad ke-21 Tuan Yang Bertuah. Manfaatnya Tuan Yang Bertuah, kita cuba manfaatkan ICT Tuan Yang Bertuah. Kita cuba terapkan di dalam kaedah pembelajaran dan sebagainya Tuan Yang Bertuah. Itu yang kita nak. Sebagai contohnya, apa usaha kerajaan yang telah kerajaan buat Tuan Yang Bertuah, iaitu menyediakan akses sekolah dan satu bintang minat kepada 10,000 sekolah Tuan Yang Bertuah yang di Malaysia. Ada lagi kita sediakan akses pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa bagi membolehkan pembelajaran itu dilakukan. Dengan cara macam mana Tuan Yang Bertuah? Kita ubah kaedah pembelajaran dengan cara kita buat kaedah pembelajaran secara projek dan juga secara media dan juga susun atau model bilik gajah Tuan Yang Bertuah. Dulu kita buat macam ni lah Tuan Yang Bertuah. Tapi sekarang kita buat kaedah yang bersesuaian Tuan Yang Bertuah. Yang pasti pelajar-pelajar yang lemah, kebiasaan ini kita akan cuba bawakan kepada yang dekat dengan cikgu Tuan Yang Bertuah supaya mereka ni tidak tersisih seperti sebelumnya Tuan Yang Bertuah. Malah Tuan Yang Bertuah, ini dibuktikan melalui peruntukan pendidikan yang telah dikeluarkan pada bajet 2017 ni Tuan Yang Bertuah. Manalah tahu dia akan datang, dia cerita pasal kos pula Tuan Yang Bertuah kan. Jadi saya nak bagi tahu ni bagaimana
Bagaimana dana-dana kita telah keluarkan sebanyak 570 juta Tuan Ketua untuk bangunkan sekolah dan 340 juta untuk memastikan pendidik kita menerima bantuan pengajar Tuan Ketua. Jadi itu dana-dana yang telah dikeluarkan Tuan Ketua. Malahan saya memberi contoh lain Tuan Ketua. Sebagai contoh Politeknik. Politeknik ni Tuan Ketua, walaupun di peringkat IPT Tuan Ketua, salah satunya model pendidikan kita berteraskan pendidikan abad 21 Tuan Ketua, di mana para pelajarnya apabila datang ke kelas, mereka diberikan topik dan mereka akan terangkan topik tersebut kepada para pelajar yang lain Tuan Ketua. Itu cara pendidikan ala 21 Tuan Ketua. Pensyarah hanya menjadikannya menjadi sebagai facilitator saja Tuan Ketua. Kesannya Tuan Ketua, menurut laporan kajian pengesahan graduan 2014, sebanyak 23,960 orang graduan Tuan Ketua dan 66.3% Tuan Ketua daripadanya adalah golongan-golongan yang sudah bekerja, diterima bekerja Tuan Ketua. Sedangkan pada masa sekarang ini kita menghadapi masalah pengangguran Tuan Ketua. Malah selebihnya 13.8% melanjutkan pengajian Tuan Ketua. Dan yang selebihnya pula adalah tunggu penempatan dan tingkatkan kemahiran Tuan Ketua. Tuan Ketua bayangkan kaedah pembelajaran yang dilakukan di Politeknik Tuan Ketua, kalau kita aplikasikan di dalam sekolah dan sebagainya Tuan Ketua, saya percaya pelajar-pelajar kita lebih berkualiti, bukan berteraskan peperiksaan seperti yang dinyatakan oleh pihak kerajaan sebentar tadi Tuan Ketua. Oleh sebab itu Tuan Ketua, kami di pihak pembangkang ini menegaskan sekali lagi, pendidikan abad ke-21 kita sudah bersedia Tuan Ketua. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Nampaknya ada bunga. Nampaknya ada kumbang di kalangan bunga-bunga yang cantik ini. Kawan hadirin sekalian, moto saudara Azmir adalah budak IT pun boleh masuk debat tau. Idola beliau pula adalah Jack Ma. Baiklah, persiapan akan diteruskan. Dan itu saya menjemput Yang Terhormat Menteri Kedua. Dipersilakan. Testing. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir ke pentas akhir debat Piala Timbalan Naib Chancellor pada hari ini. Salam berwarna saya ucapkan dan salam cinta saya kepada Ketua Pembangkang pada hari ini Tuan Yang di-Pertua. Kemudian Tuan Yang di-Pertua, usul kita berbunyi pendidikan abad 21 kita belum bersedia. Yang telah digagaskan oleh Perdana Menteri ini pada hari Tuan Ketua, kami ceritakan bahawa pendidikan abad 21 itu ada 3 fasa. Sekarang ini pada tahun 2016, kita sedang berada di fasa pertama dan kita ingin menginjak ke fasa kedua. Tetapi Tuan Pertua memperlihatkan keberhasilan yang telah diadakan pada fasa 1, maka pada hari ini kita akan lakukan penambahbaikan sebelum kita menginjak ke fasa 2. Makna kata pada hari Tuan Pertua, kita belum bersedia dalam fasa 2 pendidikan abad 21 Tuan Yang di-Pertua. Pembawakan di meja pembangkang hari ini Tuan Pertua, mari kita semak sama-sama. Bangun Ketua Pembangkang mengatakan mengenai fasiliti yang telah diberikan oleh kerajaan untuk menyahut pendidikan abad 21 ini, daripada segi komputer, usaha-usaha kerajaan dan sebagainya Tuan Pertua. Tuan Yang di-Pertua, sedar ataupun tidak, pada hari ini Tuan Pertua, memang kerajaan prihatin ini telah beri semua yang sekolah perlukan Tuan Pertua, dari segi komputer dan sebagainya Tuan Pertua. Dan kami tak ada masalah daripada usaha-usaha kerajaan pada hari ini. Tetapi Tuan Pertua, yang menjadi tanya-tanya pada hari ini Tuan Pertua, adakah usaha baik kerajaan pada hari ini disambut baik oleh pelaksana dan penerimaan murid Tuan Yang di-Pertua? Kerana apa? Melihatkan keberhasilan yang saya akan tunjukkan sebentar tadi. Hujah saya yang pertama
pertama Tuan Yang Dipertua, hari ini pada ini saya akan ceritakan mengenai hujah saya yang pertama, keberkesanan. Keberkesanan ini kita dapat lihat dari dua segi Tuan Yang Dipertua, iaitu kita akan lihat dari segi pelaksana dan penerimaan murid. Dari pelaksana dan penerimaan murid ini, bagaimana kita berkesannya pendidikan abad 21 pada hari ini Tuan Yang Dipertua. Hari ini Tuan Yang Dipertua, matlamat kita dari segi pelaksana, kita bekalkan guru-guru ini dengan segalanya Tuan Yang Dipertua yang telah diceritakan usaha kerajaan Tuan Yang Dipertua. Iaitu Tuan Yang Dipertua, kita beri pada hari ini menurut Profesor Yud Othman dalam artikelnya mengenai cabaran guru melaksanakan pendidikan abad 21. Beliau cirikan apakah ciri-ciri yang perlu ada kepada guru apabila kita ingin laksanakan pendidikan abad 21? Iaitu 3 ciri-ciri. Yang pertama, kita mesti ada penguasaan terhadap pedagogi yang disampaikan. Yang kedua, penguasaan kepada teknologi maklumat. Yang ketiga, iaitu kemahiran hidup dan kerjaya Tuan Yang Dipertua. Apakah kaitan yang 3 ciri ini terhadap guru Tuan Yang Dipertua? Biar saya ceritakan. Yang pertama, dari segi pedagogi itu Tuan Yang Dipertua, pedagogi itu ialah sistem pembelajaran, termasuklah dari segi presentation, kolaboratif antara pelajar, ajar dengan kumpulan dan sebagainya Tuan Yang Dipertua. Tetapi Tuan Yang Dipertua, apa masalah daripada sistem teknik yang begitu cemerlang ini Tuan Yang Dipertua? Adalah kerana cara melaksanakan Tuan Yang Dipertua. Kerana apa Tuan Yang Dipertua? Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia, kebanyakan guru pada hari ini terlibat dalam sistem pengurusan pentadbiran sekolah Tuan Yang Dipertua. Mana kata hari ini Tuan Yang Dipertua, saya akan tunjukkan mengenai kajian responden yang telah dibuat oleh Fakulti Pendidikan UPSI. 70% guru terpaksa untuk tidur lewat malam untuk memasukkan fail, key in data dan sebagainya. Dan kemudian Tuan Yang Dipertua, ini adalah untuk sistem pengurusan sekolah Tuan Yang Dipertua. Dan hasilnya Tuan Yang Dipertua, guru tidak fokus Tuan Yang Dipertua. Dan akibatnya Tuan Yang Dipertua, pelajar Tuan Yang Dipertua. Kerana apa? Untuk kita melaksanakan satu tugas itu Tuan Yang Dipertua, untuk mengajar Tuan Yang Dipertua, kita perlu ada pemahaman yang begitu tinggi supaya kita dapat sampaikan kepada murid-murid kesayangan kita Tuan Yang Dipertua. Betul tak? Bakal-bakal cikgu dan cikgu di sana Tuan Yang Dipertua. Setuju? Mengangguk nampaknya. Tuan Yang Dipertua, hari ini saya akan ceritakan ciri yang kedua, iaitu Tuan Yang Dipertua dari segi penguasaan teknologi dan maklumat. Setuju ataupun tidak Tuan Yang Dipertua, menurut kajian daripada Kementerian Pendidikan Malaysia Tuan Yang Dipertua, 83% guru dalam Malaysia ini berumur 40 tahun ke atas. Makna kata kalau kita kata 40 tahun ke atas, maknanya mereka sistem IT itu terkebelakang sedikit Tuan Yang Dipertua. Dan Tuan Yang Dipertua, 50% daripada ini Tuan Yang Dipertua tidak pandai untuk menggunakan IT Tuan Yang Dipertua dan mereka masih baru belajar. Dan ini menandakan bahawa kalau guru tak pandai untuk menggunakan sistem IT, maklumat dan sebagainya, macam mana mereka nak sampaikan kepada pelajar-pelajar mereka Tuan Yang Dipertua? Kerana apa? Sekarang ini maklumat kita pendidikan abad 21 ialah menggunakan IT secara maksimum untuk melahirkan pelajar yang cerdik IT dan sebagainya Tuan Yang Dipertua. Kerjaya dan sebagainya Tuan Yang Dipertua. Ciri ketiga Tuan Yang Dipertua, hari ini saya ceritakan mengenai Finland Tuan Yang Dipertua. Hari ini Finland Tuan Yang Dipertua, mereka begitu pentingkan sistem pendidikan mereka. Mana kata Tuan Yang Dipertua, untuk kita masuk dalam bidang formasi guru adalah 30% pelajar cemerlang di atas. Tetapi apa yang jadi di Malaysia? 30% yang cemerlang semuanya pergi ke bidang profesional Tuan Yang Dipertua. Yang selebihnya barulah jadi cikgu. Inilah yang pemantapan yang kita lakukan yang menyebabkan adanya tidak keberhasilan terhadap sistem pendidikan abad 21. Penerimaan murid pula bagaimana Tuan Yang Dipertua? Iaitu teknologi maklumat sebagainya Tuan Yang Dipertua menyebabkan adanya kejitan dan adanya penggunaan bajet berluasa Tuan Yang Dipertua. Nah, adakah ini satu perkara baik Tuan Yang Dipertua? Pengawalan yang kita perlukan Tuan Yang Dipertua, pengawalan daripada guru dan sebagainya. Tetapi Tuan Yang Dipertua, pada hari Tuan Yang Dipertua, kenapa kami kata pengawalan ini tidak dapat dikawal? Kerana kita ada kekurangan guru Tuan Yang Dipertua. Kekurangan guru kita dapat lihat daripada negara Finland sendiri. Mereka ialah negara yang telah menduduki tingkat pertama daripada tim Islam Nisa Tuan Yang Dipertua. Mereka menunjukkan nisbah guru pada ini, satu guru untuk 12 murid sahaja Tuan Yang Dipertua. Tetapi apa yang berlaku di Malaysia? Satu guru untuk 36 murid. Makna kata pada Tuan Yang Dipertua, seorang guru di Malaysia Tuan Yang Dipertua tidak dapat mengawal murid mereka, tidak dapat meletakkan secara langsung kepada mereka Tuan Yang Dipertua. Kesimpulan daripada segala yang saya beri dari penerimaan dan pelaksanaan pada hari Tuan Yang Dipertua, kami kira pada hari ini menunjukkan ketidakberhasilan dan masalahnya kami pucukkan daripada guru-guru dan murid-murid
pada hari Tuan Pertua. Makna kata hari Tuan Pertua, untuk kita enjak ke fasa kedua, kalau guru-guru dan pelajar tidak bersedia, macam mana kita nak pergi ke fasa kedua? Adakah ini adalah satu tindakan drastik daripada kerajaan kerana kita memberi peluang? Dan ini bukan soal apa Tuan Pertua, ini soal masa depan mereka. Kerana apa? Kerana kita pada ini mengetahui keadaan realiti, tidak hanya fantasi Tuan Pertua. Maka hari ini Tuan Pertua, kami percaya dan mahu hadirin dan hadirat yakin dan percaya bahawa pendidikan abad 21 kita belum bersedia. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih yang berhormat. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, moto hidup beliau adalah #Friend for Benefit. Dan idola beliau adalah mak dan ayah, anak soleha. Baiklah, sidang akan diteruskan. Oleh itu, saya menjemput yang berhormat pembangkang kedua, dipersilakan. Cubaan. Baiklah, jika mereka di sebelah sana lebih antagonis, kami cuba untuk lebih tenang pada hari ini Tuan Pertua Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pertua, barisan kerajaan, pembangkang seterusnya warga Dewan sekalian. Tuan Pertua Dewan, pada hari ini kita masih berada di atas usul yang cukup menarik Tuan Pertua Dewan. Pendidikan abad ke-21 titik bertindih, kita belum bersedia Tuan Pertua Dewan. Atas dasar pembangkang pada hari ini, kami masih lagi berpegang kepada keadaan kami mengatakan kita masih lagi bersedia atas enrolment peningkatan yang berlaku di atas fasa-fasa seterusnya, di atas keadaan pelan pembangunan dan sebagainya Tuan Pertua Dewan. Sebelum itu Tuan Pertua Dewan, sebelum kita melangkah ke arena yang lebih jauh Tuan Pertua Dewan, mari kita lihat masalah mereka di pada kerajaan pada hari ini yang mereka kata kita belum bersedia Tuan Pertua Dewan. Baiklah Tuan Pertua Dewan, kita lihat pada hari ini keadaan mereka kata keadaan komunikasi kreatif, kebat dan sebagainya. Kami tidak menolak keadaan konsep secara relatifnya Tuan Pertua Dewan. Namun atas dasar pada hari ini mereka mengatakan kepada kita tentang keadaan taraf pendidikan bukan taraf dunia. Dan yang kedua, tiada keberkesanan dan akhirnya kita belum bersedia pada pendidikan abad ke-21 ini Tuan Pertua Dewan. Maka atas dasar ini, sebenarnya apa relatif mereka mengatakan keadaan ini berlaku? Kita belum ada sediakan ruang lingkup yang tiada bukti yang menarik yang mereka ceritakan pada hari ini Tuan Pertua Dewan. Sepatutnya mereka tunjukkan kepada kita keadaan kedudukan, visa dan sebagainya. Maka mereka tidak perlu untuk bercakap kosong kepada kita Tuan Pertua Dewan. Seterusnya Tuan Pertua Dewan, mereka kata mereka tidak mahu anak-anak murid kita gagal dalam GPSR dan sebagainya Tuan Pertua Dewan. Dalam KSSR apabila kita belajar Tuan Pertua Dewan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini nanti bawa anak-anak anda kepada mereka ini, daftar dengan mereka. Mungkin anak-anak anda tidak akan gagal jika belajar dengan didikan mereka Tuan Pertua Dewan. Seterusnya Tuan Pertua Dewan, kami akan menceritakan dan akan memberikan beberapa bukti yang mereka minta, iaitu tanpa membaiki fasa 1 kita boleh untuk pergi kepada fasa seterusnya. Itulah sebenarnya yang telah diceritakan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi yang berhormat. Seterusnya Tuan Pertua Dewan, atas dasar mekanisme yang mereka bawakan kepada kita, sebenarnya tidak ada masalah dengan keadaan ini sebab kita sudah ada jabatan pengurusan dan sebagainya. Maka tidak ada perlu kita kata
kami panel pembangkang menolak usul mereka pada hari ini. Yang pertama telah membawakan kepada anda kebaikan sistem pendidikan abad ke-21 ini yang mana kita sudah bersedia. Beliau membawakan tentang kesediaan kerajaan yang sudah jelas dan nyata. Manakala yang kedua, saya akan menceritakan kepada anda siapa yang sudah bersedia ini daripada segi pelajar dan juga keadaan guru Tuan Porto Dewan. Baiklah Tuan Porto Dewan, jika kita melihat keadaan guru melihat kerajaan pelajar pada hari ini Tuan Porto Dewan, antara sifat-sifat yang kita lihat yang ada di dalam generasi Y dan Z, generasi yang pada tahun 1977 hingga 1997 dan generasi Z 1998 hingga 2010 Tuan Porto Dewan, kita lihat sifat-sifatnya adalah lahir dalam dunia Wi-Fi, komputer, dunia permainan mereka, hidup berkumpulan, berjaya dan bekerja di dalam keadaan berkumpulan dan mesra ICT Tuan Porto Dewan. Jika kita lihat seterusnya rangkaian sosial juga secara data talian, ini adalah contoh-contoh yang ada di dalam keadaan belajar generasi ini Tuan Porto Dewan. Daripada sifat-sifat yang telah saya nyatakan pada hari ini sejajar dan kita hubungkan dengan keadaan sistem pendidikan yang ke-21 ini Tuan Porto Dewan, maka keadaan ini menunjukkan kita sudah bersedia. Jadi tidak ada masalah di atas untuk kita adaptasi terhadap sistem pendidikan abad ke-21 ini Tuan Porto Dewan. Jika kita nak lihat kejayaan-kejayaannya, kita lihat atas usaha kerajaan sendiri. Kita sudah ada di Malaysia sistem PBS, KBAT, STEM, IT dan sebagainya. Juga telah diceritakan kepada mereka keadaan KBAT dan sebagainya tadi Tuan Porto Dewan. Baiklah Tuan Porto Dewan, jika kita lihat daripada satu kajian, dalam kajian pemandu sendiri, mereka mendapat tindak balas yang baik daripada segi pelajar dan juga guru Tuan Porto Dewan. Maka kita tidak ada masalah dan hal ini kami katakan pendirian kami bahawa kita sudah bersedia Tuan Porto Dewan. Seterusnya, kita pergi terus kepada persediaan guru. Kesediaan guru yang bagaimana? Jika guru-guru ini terdiri daripada kalangan Gen Y dan baby boom Tuan Porto Dewan. Sifat-sifat ini menceritakan mereka mudah untuk menerima sesuatu perkara dan sukakan keadaan perubahan Tuan Porto Dewan. Maka di atas justru atas rombakan-rombakan ini, maka tidak ada juga masalah dalam pendidikan abad ke-21 ini Tuan Porto Dewan. Maka antara program-program inisiatif pengurusan pembelajar ini kita lihat dalam inisiatif J Pendidikan Negeri Johor ada projek-projek daripada KPM, Hay Group dan program-program yang telah dinyatakan di negara kita yang menceritakan dengan dua keadaan ini menunjukkan masalah untuk kita adaptasi dalam sistem pemerintahan abad ke-21 ini berjaya dengan kerjasama kementerian yang kita sudah ada badan pemandu, maka tak akan ada masalah. Sebab apa? Dengan keadaan ini mereka mempunyai hubungan yang mana mereka akan adakan hubungan pemantauan untuk mendapatkan tindak balas daripada keadaan ini. Maka atas dasar itu mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat. Apabila tengok menteri kedua ni, benarlah peribahasa kecil-kecil ciliap. Untuk pengetahuan semua, moto hidup beliau adalah dia apa pun jadi, buat apa yang kita suka. Idola beliau pula semua orang di sekeliling. Kiranya saya ni idola ke? Baiklah, sidang akan diteruskan. Setelah itu, saya menyebut Yang Berhormat Menteri Ketiga. Dipersilakan. Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Speaker Dewan, perwakilan kerajaan, delegasi pembangkang serta warga Dewan sekalian. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Yang dibetul, bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Dan begitulah dapat saya gambarkan pendirian kami di meja perwakilan kerajaan pada hari ini, di mana kami yakin dengan gagasan kes yang kami bawakan, iaitu pendidikan abad 21 kita masih belum bersedia. Yang dibetul, gerak kerja saya mudah.
saya akan membidas segala hujah palsu dan sonsang seperti yang telah dibentangkan di meja perwakilan pembangkang sebentar tadi. Kemudian saya akan hadir dengan satu rangkuman untuk membuktikan bahawasanya kes kami di meja perwakilan kerajaan adalah lebih baik daripada kes di meja perwakilan pembangkang. Yang di-Pertua, saya akan teruskan dengan bidasan saya yang pertama. Sebenarnya yang di-Pertua, menurut rangkuman yang dapat saya nyatakan di sini, sebenarnya pembangkang tak faham tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan abad 21 di negara kita. Sebenarnya yang di-Pertua, suka sekali lagi untuk saya jelaskan walaupun Perdana Menteri kita telah bangun dan jelaskan kepada sidang Dewan. Sebenarnya pelaksanaan pendidikan abad 21 di negara kita mempunyai 3 fasa yang di-Pertua, di mana kita lihat pada 2013 hingga 2015 kita telah lalui. Sekarang kita melalui fasa kedua, iaitu pada 2016 ke 2020. Tetapi mereka nampaknya cuba untuk menipu sidang Dewan sekalian dengan membawakan bahawasanya dengan mengatakan kepada sidang Dewan sekalian bahawasanya fasa pertama kita telah berjaya, tetapi sebaliknya yang di-Pertua. Yang di-Pertua, saya akan teruskan dengan bidasan saya yang pertama terhadap pembangkang kedua. Mereka janjikan untuk membawa 3 hujah pada hari ini, iaitu kesediaan guru untuk menghadapi pendidikan, kesediaan kerajaan untuk menghadapi pendidikan abad 21, dan yang ketiga kesediaan murid untuk menghadapi pendidikan abad ke-21. Tetapi mereka tak pernah buktikan kesediaan guru untuk menghadapi pendidikan. Cukup setakat itu. Dan kemudian kita lihat pembangkang sebenarnya tak pernah nafikan masalah yang telah ditimbulkan oleh perwakilan kerajaan, seperti apabila fasa pertama ni kita lihat bagaimana merudumnya UPSR pada tahun ini, baru-baru ini. Dan kita lihat apabila pelaksanaan PT3 itu, kita lihat bagaimana jatuhnya keputusan para pelajar yang di-Pertua. Selesai yang kedua-duanya, saya akan teruskan bidasan terhadap pembangkang pertama. Beliau katakan kesediaan kerajaan untuk menghadapi abad 21 itu hujah pertama beliau. Tetapi yang di-Pertua, beliau kita lihat di sini dalam huraiannya ada beliau katakan tentang bahasa ketiga. Yang di-Pertua, suka sekali lagi saya nak ingatkan, bahasa ketiga adalah fasa ketiga pendidikan abad 21, bukannya fasa kedua. Fasa kedua adalah daripada tahun 2016 hinggalah 2020, dan benda itu belum dilaksanakan lagi yang di-Pertua. Kemudian kita lihat rangkuman sebenarnya daripada hujah pembangkang pertama, beliau hanya menyatakan tentang fasiliti, kemudahan yang ada. Memang kerajaan tak pernah nafikan, memang ada kemudahan dan fasiliti yang kerajaan sediakan. Tetapi kita berbalik kepada tuntutan mendesak. Apa yang kerajaan bawa kepada hari ini adalah target agar tak ada pelajar yang semua gagal, dan matlamat perdebatan pada hari ini adalah untuk melahirkan pendidikan bertaraf dunia dan terjamin kebersanaannya. Makna kata kita nak pendidikan abad 21 ini bertaraf dunia yang pertama, dan yang kedua terjamin keberkesanaannya. Sebab tu kerajaan hadir pada hari ini. Kita kata kita perlu memperkasa fasa pertama sebelum kita menganjak ke fasa kedua, kerana fasa pertama menunjukkan kegagalan yang di-Pertua. Sebelum saya meneruskan dengan rangkuman dan fakta di meja perwakilan kerajaan, saya silakan sebarang celahan. Ya, silakan Tuan Pembangkang. Pertama sekali saya nak tanyalah, kesediaan ni apabila kita dapat laksanakan sistem abad 21 ni secara keseluruhan, ataupun kita terus nak tengok kepada keberkesanan ni. Yang kedua, kalaulah ada kata keberkesanan ni jadi kayu ukur, adakah ketidakberkesanan fasa pertama ni menghalang kita menarik minat dalam STEM, menghalang kita meningkatkan pendedahan terhadap bahasa Inggeris dan memacu inovasi ICT? Respon? Terima kasih Yang Berhormat. Seperti yang telah dibentangkan Perdana Menteri sebentar tadi, kita lihat fasa pertama ni ada apa? Kita lihat fasa pertama dia, kerajaan telah menyatakan pada fasa pertama kita akan merombak sistem dan memberi sokongan kepada guru dan bagi fokus kepada kemahiran utama. Ya, telah dibentangkan oleh kedua-dua pihak. Tetapi kita katakan dekat meja perwakilan kerajaan adalah fasa pertama ni gagal, sebab tuntutan yang mendesak kepada kerajaan sekarang adalah kita tidak melaksanakan fasa kedua, kerana fasa pertama belum lagi menemui kejayaan. Sebab tu kita nak fokus kepada fasa pertama. Kemudian saya akan memberikan satu bukti yang di-Pertua. Menurut Menteri Pendidikan Finland, Krista Kiuru, setelah negara mereka mengimplementasi sistem belajar 5 jam sehari di sekolah, kedudukan sistem pendidikan negara Finland melonjak naik ke kedudukan nombor
nombor 1 di dunia dan mereka berjaya kalahkan negara besar seperti Amerika Syarikat, China dan Jepun. Kalau dulu kita lihat sistem pendidikan negara Finland ni berada pada ranking 29 daripada 180 negara. Tetapi mereka dalam masa 10 tahun daripada 1950 selepas dilaksanakan sistem pembelajaran 5 jam sehari, mereka melonjak naik ke tempat pertama sistem pendidikan negara. Kerana apa? Kerana mereka mementingkan pendidikan. Dan kita lihat bagaimana Finland ni boleh dapat nombor 1 kerana mereka ada kualiti yang cukup sama dengan fasa pertama kita, di mana sebenarnya dekat Malaysia kita tak memperkasakan tentang fasa pertama, di mana kalau kita lihat dekat Finland, guru untuk menjadi seorang guru setidak-tidaknya seseorang itu perlu ada profession, perlu ada master. Tapi di Malaysia kalau dah ada SPM pun boleh jadi guru ganti, betul tak? Okey, yang kedua kita lihat kalau dekat Finland guru akan diberi autonomi mengajar, tapi dekat Malaysia kita ada sistem peperiksaan dan di mana cikgu perlu fokus untuk baik dan di mana cikgu sebenarnya tak dapat memberi fokus untuk memberi pendidikan yang berkualiti kepada pelajar kerana mereka perlu memberikan komitmen untuk pentadbiran sekolah dan sebagainya. Sebab itulah kami di meja perwakilan kerajaan sekali lagi ingin menyatakan pendirian kami bahawasanya pendidikan abad 21 kita belum sedia. Sebab apa? Fasa pertama pun kita tak lepas, takkan kita nak pergi fasa kedua. Kita nak contoh, kalau kita ni kita ambil contoh ada budak seorang budak yang berumur 7 tahun. Beliau akan mengambil UPSA pada umur 12 tahun. Tiba-tiba je beliau nak masuk SPM. Tak logik yang kita. Itulah sebenarnya pembawaan di meja perwakilan kerajaan. Kami katakan kita nak perkasakan di fasa pertama sebelum kita melonjak ke fasa kedua. Yang di-Pertua saya akan akhiri peranan saya sebagai Menteri Pertahanan pada hari ini dengan ucap kata terima kasih dan mohon untuk terus bercadang pendidikan abad 21 kita belum bersedia. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Untuk pengetahuan semua, moto yang berhormat merupakan buat perkara apa yang orang lain cabar. Tapi kalau benda negatif jangan buat ya. Idola beliau pula adalah Michelle Obama. Moga-moga saudari Nur Adirah menjadi first lady pertama di Malaysia. Persidangan akan diteruskan. Oleh itu, saya menjemput yang berhormat pembangkang ketiga di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Kerajaan Pembangkang, hadirin warga Dewan Persidangan sekalian. Para Yang di-Pertua, usul tetap sama. Sistem pendidikan abad 21 titik per titik kita belum bersedia. Di meja pembangkang kami katakan kita sudah bersedia, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, saya respon terus terhadap kes di meja kerajaan pada hari ini Yang di-Pertua. Dari segi pembentangan konsep dan sebagainya. Pada hari ini Tuan Yang di-Pertua, bagaimana mereka mengatakan kesediaan kita ini bergantung pada pergerakan gelombang pertama dan gelombang kedua dalam fasa pendidikan, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah permasalahan. Kalau tak tengok betul-betul apa itu sebenarnya sistem pendidikan abad 21 itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa Yang di-Pertua? Bila kita bercerita mengenai sistem pendidikan abad 21 ini, kita ada banyak elemen yang hendak diketengahkan. Bukan berfokus kepada teknologi semata-mata, bukan berfokus kepada orientasi pendidikan, peperiksaan dan sebagainya, tapi juga kita menekankan cara pembelajaran bersifat flip table dan juga round table, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya hari ini Yang di-Pertua, kita nak berpusat kepada pelajar berbanding kaedah pembelajaran konvensional sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ini perkara yang tidak pernah disentuh di meja kerajaan, sama ada kita mampu ataupun tidak mampu untuk
melaksanakan perkara ini sebab keseluruhan daripada perhujaan mereka pada hari ini fokus kepada UPSR, fokus kepada keberkesanan dan sebagainya. Yang kita nak nilai pada hari ini yang dipertua mampu ataupun tidak mampu untuk dilaksanakan. Sebab itu saya persoalkan dalam cerahan sebentar tadi, adakah pada hari ini sistem pendidikan abad 21 ini dilaksanakan secara holistik ataupun tidak? Kalau penonton yang dipertua ia masih di tingkat pengenalan, mengapa terus kita nak lihat kepada keberkesanan semata-mata sebagai kayu ukur untuk kita katakan kita sudah bersedia ataupun tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah masalah mereka. Kemudian bercerita soal penerimaan. Kalau nak cakap soal penerimaan ini sampai kiamat tak habis. Adakah hari ini kalau selama-lamanya kita tak terima, selama-lamanya kita tak ubah sistem pendidikan yang lebih baik, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab sebelum ini kita melakukan pelbagai rombakan terhadap sistem pendidikan. Memang di peringkat awalnya kita ada masalah dari segi penerimaan, contohnya daripada PMA kepada pentaksiran berasaskan sekolah. Tetapi lama-lama tuan yang dipertua, perkara ini sudah menjadi sebahagian daripada sistem pendidikan yang diterima. Dan maksudnya yang dipertua tidak perlu untuk bangkit soal penerimaan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan hari ini berkenaan dengan UPSR, ini yang saya buat tak terima. Sebab UPSR ini berorientasikan pemeriksaan. Bagaimana pula anda nak cakap bahawa disebabkan sistem pendidikan abad 21 ini menjejas, kita nak cakap tidak berkesan berdasarkan keputusan UPSR, tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau hari ini anda katakan UPSR yang menurun ini yang menjejaskan pelajar, anda perlu lihat kepada PISA. Bagaimana PISA kita telah meningkat daripada tanggal 57 kepada tanggal 54 pada tahun 2013. Maksudnya yang dipertua, walaupun pencapaian kita secara dalam negara ini menurun, tetapi kita meningkat dari secara global. Maknanya hari ini yang dipertua, pentaksiran ataupun penilaian terhadap sistem pendidikan kita sebenarnya tidak boleh dilihat kepada berorientasi pendidikan ataupun kepada teori semata-mata. Sebab itulah kita percaya bahawa sesungguhnya dengan sistem pendidikan abad 21 ini kita dapat melahirkan pelajar yang lebih baik. Dan saya boleh ceritakan kepada anda kebersediaan kita ini yang dipertua bila kita lihat bagaimana kita telah mengadaptasikan beberapa sistem pendidikan abad 21 di institusi pendidikan yang akhirnya ia berkesan sebagaimana yang diceritakan oleh pertama. Yang kedua, silakan mana-mana. Yang berhormat, kalau pada hari Tuan Pertua kami telah tunjukkan apakah mekanisme. Terima kasih, nanti jap. Tak apalah. Mekanisme. Kemudian yang dipertua pada hari ini beliau juga bercerita mengenai mekanisme yang perlu kita lakukan. Kita perlu wujudkan jabatan guru dan juga jabatan pengurusan. Seolah-olah sebelum ini kita tak ada jabatan guru, kita tak ada jabatan pengurusan. Dan juga kita tidak merekrut pelajar yang cemerlang, seolah-olah kita merekrut pula majlis dapat pandai mengajar pelajar-pelajar. Sebab apa yang dipertua? Untuk menjadi seorang guru, kalau dulu kita letakkan syarat kelayakan 5A ke atas, pada hari ini kita tingkat kepada 9A 8A. Untuk beliau ini masuk dalam institusi pengajar guru dan mendapat kelayakan sebagai seorang guru. Maksudnya tak ada persoalan dari segi kredibiliti dan kemampuan guru untuk mengajar pelajar, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau beralih kepada yang kedua, bercerita kepada kita mengenai keberhasilan, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, sistem pendidikan abad 21 ini sebenarnya bukanlah satu yang sudah lama kita laksanakan. Ia masih di peringkat awal, tuan-tuan dan puan-puan. Maka kita tidak boleh terus untuk menyatakan sesungguhnya keberkesanan ataupun tidak ini sebagai kayu ukur utama. Sebab apa? Dan keduanya, tuan yang dipertua, pada hari ini beliau bercerita mengenai masalah guru yang tidak bersedia. 70% guru tidur lewat sebab nak key in data, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah key in data ini berhadapan dengan sistem pendidikan abad 21? Tapi tidak mengapa yang dipertua. Apa salahnya kita berserta mata untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik? Apa salahnya kita berserta mata untuk menghasilkan pelajar yang lebih kritis dan kritikal, tuan-tuan dan puan-puan? Dan bercerita mengenai masalah penguasaan teknologi. Bagaimana guru yang berusia 40 tahun dan ke atas ini ada masalah dari segi penggunaan teknologi dan sebagainya. Sebab apa yang dipertua? Sebenarnya kalau dahulu pada tahun 2000 pengguna teknologi kita hanya sebanyak 125,000 dan ke atas. Pada hari ini penggunaan internet dan juga akses ini telah disebar luas sehingga 30 juta pengguna. Dan kalau dipertua, 54% ini adalah daripada kalangan baby boomers yang berusia 40 tahun dan ke atas. Maksudnya dari segi penggunaan teknologi tidak ada kekangan sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kami kerajaan pada hari ini tunjukkan kepada anda kesediaan kita untuk mengadaptasi dalam sistem pendidikan abad 21 ini, bila mana kita ceritakan pencirian generasi
dalam sistem pendidikan ini yang selaras dengan sistem pendidikan abad 21 dan kita melaksanakan IT misalnya, sekolah Anas, sekolah Bestari misalnya. Bagaimana pemandu ini membuat pantauan dan mendapat tindak balas yang baik daripada guru-guru dan pelajar. Maksudnya mereka boleh adaptasi dan kita bersedia untuk menggunakan sistem pendidikan abad 21, tuan-tuan dan puan-puan. Saya berharap mereka mawar-mawar di sebelah sana henti-henti kalau membuat spekulasi maupun sentimen yang tak masuk akal dari segi kesediaan dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kita percaya, tuan-tuan dan puan-puan, dengan sistem pendidikan abad 21 ini, kita bukan setakat melahirkan orang yang mahu menggunakan apa dicipta, tetapi juga seorang pencipta. Mohon untuk terus membantu. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Untuk pengetahuan semua, moto hidup beliau adalah apa saja asal bagi. Manakala idola beliau pula adalah Datuk Fazilah Ayub. Ya, bukan Datuk Fazilah Ayub ni bukan menteri kedua kita. Baiklah. Dengan itu kita beralih ke sesi penggulungan. Kedua-dua pasukan ada diberi masa 3 minit sebagai masa persediaan. Saya akan memberitahu apabila masa persediaan telah tamat. Dengan itu, masa bermula. Baiklah, masa persediaan telah tamat. Dengan itu, sesi penggulungan bermula. Saya menjemput wakil dari pihak pembangkang. Dipersilakan.
Pertua Dewan, kita bertemu lagi dalam sesi kedua pada hari ini tanpa persoalan daripada secantik di sebelah sana atas usul pendidikan abad ke-21 titik bertindih kita belum bersedia. Baiklah Tuan Pertua Dewan, pada hari ini kita ingin nilai sama ada kerajaan atau pembangkang yang lebih benar atas keadaan pada hari ini Tuan Pertua Dewan. Maka dengan itu Tuan Pertua Dewan, mari kita nilai satu persatu daripada keadaan Tuan Pertua Dewan. Baiklah, yang pertama mari kita lihat rangkuman kes daripada pembangkang pada hari ini. Mereka memberikan kepada kita sebenarnya lambakan-lambakan masalah yang hadir dalam apa yang terjadi di negara kita ini. Maka kita belum bersedia Tuan Pertua Dewan. Mereka menceritakan kepada keadaan kepada kita pada hari ini mengenai masalah guru, masalah pendidikan bertaraf dunia yang bukan menjadi agenda kita pada hari ini dan belum berjaya Tuan Pertua Dewan, dan juga menceritakan juga masalah-masalah pelajar gagal Tuan Pertua Dewan. Sebenarnya Tuan Pertua Dewan, pada hari ini mereka tidak menjawab pertikaian yang kami timbulkan di pihak pembangkang Tuan Pertua Dewan. Seterusnya, dan sebenarnya Tuan Pertua Dewan atas masalah-masalah lambakan-lambakan ini Tuan Pertua Dewan menceritakan kepada kita bahawa dengan keadaan pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 sebenarnya telah menunjukkan kepada kita bahawa kita sudah bersedia dalam pendidikan abad ke-21 Tuan Pertua Dewan. Seterusnya Tuan Pertua Dewan, demi pendidikan yang lebih baik, maka kami di panel pembangkang pada hari ini menceritakan kepada anda bahawa kami menceritakan tentang keadaan kebaikan-kebaikan yang ada yang merujuk kepada keadaan sedia ada dan kita sudah bersedia dengan pendidikan abad ke-21. Maka kami bawakan pembangkang yang pertama menceritakan tentang kesediaan kerajaan membuktikan kepada kita tentang masalah-masalah guru ini berjaya diselesaikan dengan menunjukkan kerajaan telah tunjukkan tentang kualiti-kualiti pelajar yang telah menurun daripada keadaan peningkatan kajian yang telah dilaksanakan. Seterusnya Tuan Pertua Dewan, dengan pengambilan guru yang berkualiti daripada keadaan sedia ada yang menunjukkan kita sudah bersedia daripada pendidikan abad ke-21 ini Tuan Pertua Dewan. Seterusnya Tuan Pertua Dewan, saya telah hadir dengan dua hujah Tuan Pertua Dewan menceritakan tentang keadaan kesediaan guru dan yang kedua kesediaan pelajar itu. Maka pada hari ini saya tunjukkan kepada Dewan bahawa dengan sifat-sifat yang ada di dalam generasi-generasi terhadap pelajar dan guru ini, generasi Y, generasi Z dan sebagainya ini, yang mana keadaan sifat-sifat ini apabila kita hubungkan dengan pendidikan abad ke-21 ini, maka kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan kita tunjukkan penyelesaian ini, dan kali ini menunjukkan masalah-masalah ini sudah selesai. Maka kita sudah bersedia Tuan Pertua Dewan. Maka Tuan Pertua Dewan, dengan keadaan ini maka kami katakan keadaan kita sudah bersedia apabila penilaian kami di meja pembangkang Tuan Pertua Dewan, kami menceritakan kepada anda tentang kita sudah bersedia dan dapat menjawab beban bukti yang mereka inginkan untuk melahirkan dan matlamat akhir mereka untuk melahirkan pendidikan bertaraf dunia di atas pencapaian-pencapaian yang berlaku di atas fasa-fasa yang seterusnya yang ada di negara kita Tuan Pertua Dewan, yang menunjukkan peningkatan enrollment yang lebih baik daripada keadaan fasa 1 Tuan Pertua Dewan. Maka pada hari ini kita harus nilai keadaan ini dengan lebih jelas dan percaya pendidikan di negara kita harus lebih baik dengan keadaan pada pendidikan abad ke-21 ini Tuan Pertua Dewan. Maka dengan itu, mari kita nilai keadaan mana yang lebih baik di antara kerajaan atau pembangkang Tuan Pertua Dewan. Maka dengan itu mohon untuk terus membangkang. Terima kasih yang berhormat. Sesi pergulungan diteruskan. Oleh itu, saya menjemput wakil dari pihak kerajaan. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, perwakilan kerajaan, pembangkang serta warga hadirin yang bersidang. Sekarang kita berada di arena pergulungan, arena yang tenang tanpa sebarang celahan. Yang pertama Tuan Pertua, rangkuman kes di meja kerajaan. Yang pertama, barunya Perdana Menteri terangkan mengenai kita 3 fasa.
Dan fasa pertama yang kita telah laksana pada hari ini berakhir pada tahun 2016. Dan Tuan dan Pertua, kami ceritakan kepada sisi Dewan melalui kami ukur keberhasilan pada fasa pertama, maka pada hari ini Tuan dan Pertua, kami ingin berhenti seketika untuk melakukan penambahbaikan sebelum kita pergi ke fasa yang kedua. Semudah itu membawakan di meja kerajaan. Sebab itu kami bangun hadir mengenai keberkesanan pada hari ini. Kami ukur dari 2, penerimaan murid dan juga pelaksanaan guru Tuan dan Pertua. Melalui 2 ini Tuan dan Pertua, kami tunjukkan kegagalan dan menyebabkan berlakulah UPSR terus merudum dan PDT sebagainya Tuan dan Pertua. Tetapi Tuan dan Pertua, kita lihat pula rangkuman di meja pembangkang. Hari ini bangunnya Ketua Pembangkang bercerita mengenai persediaan kerajaan yang kita lakukan, persediaan guru dan sebagainya, persediaan murid Tuan dan Pertua. Tuan dan Pertua, kami tidak pernah nafikan bahawa kerajaan telah memperuntukkan wang yang sebegitu banyak untuk kita lakukan persediaan Tuan dan Pertua. Tetapi yang kami ragukan pada hari ini Tuan dan Pertua, persoalannya keberhasilan pada hari ini. Persoalannya Tuan dan Pertua, ada masalah dalam sistem pelaksanaan pada hari ini. Makna kata Tuan dan Pertua, apabila kita kata ada masalah, guru tak erti guna apa sebagainya Tuan Pertua, sebab itulah kami pada hari ini kami ukur bahawa kita belum bersedia untuk pergi ke fasa kedua. Senang cerita Tuan dan Pertua, perdebatan kita pada hari Tuan Pertua, saya simpulkan dengan satu analogi. Hari ini saya ada kereta Tuan dan Pertua. Hari matlamat saya nak pergi ke Changlun. Jadi saya bawa kereta. Tiba-tiba Tuan dan Pertua, sampai di pintu gate UUM Tuan Pertua, kereta saya tersangkut Tuan Pertua. Makna kata Tuan Pertua, saya terus berhenti. Kerana apa? Saya nak lihat analisis apa yang terjadi pada kereta saya, dan kemudian saya jumpa ada masalah di bahagian enjin Tuan Pertua. Makna kata saya berhenti untuk melakukan penambahbaikan. Saya tak menafikan untuk saya hari ini berhenti untuk pergi ke Changlun Tuan Pertua. Pada hari Tuan Pertua, apa yang dibuat oleh pihak pembangkang? Hari mereka kata tak mungkin rosak Tuan Pertua. Kerana apa? Sat mirrornya daripada Amerika, dan kemudian bumbungnya daripada telah dijaga rapi, dan kemudian tak mungkin rosak Tuan Pertua. Maknanya kata mereka masih lagi dengan tersangkut-sangkut, mereka ingin teruskan perjalanan ke matlamat kita pada hari Tuan Pertua. Tetapi Tuan dan Pertua, pada hari ini pihak kerajaan faham akan keadaan sebenar, realiti sebenar. Apabila kita dah tersangkut-sangkut, maknanya mestilah ada masalah ataupun mesti ada perbincangan yang berlaku di meja di dalam kereta itu Tuan Pertua. Samalah konsep di dalam pendidikan abad 21 ini Tuan Pertua. Mereka tak pernah bezakan hari ini apakah itu pendidikan abad 21. Kerana apa Tuan Pertua? Bangunnya kami kata, kesian cikgu key in datang malam-malam, sibuk sampai mengantuk-ngantuk. Tapi dia kata tak ada kaitan dengan pendidikan abad 21. Sedar ataupun tidak, kalaulah guru ni mengantuk Tuan Pertua, esoknya mereka nak mengajar dalam kelas, takkan nak mengantuk-ngantuk Tuan Pertua. Jadi kalau dah mereka ajar dalam mengantuk-ngantuk, hari ini guru murid itu dapat ke apa yang mereka nak ajar. Itulah yang kami katakan pada hari Tuan Pertua, bahawa proses ini Tuan Pertua berkait rapat dari segi penerimaan guru, pelaksanaan dan sebagainya. Saya terapkan dalam teknologi. Tetapi Tuan Pertua, apa yang mereka pembangkang? Mereka menafikan sahaja Tuan Pertua, tapi mereka tak pernah tunjukkan kepada kita cara yang terbaik Tuan Pertua, dan mereka tak pernah nafikan masalah yang kami tunjukkan. Maka kami kira mereka ialah pembangkang yang gagal. Minta maaf Tuan Pertua. Dan kemudian Tuan Pertua, sekian, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih yang berhormat. Maka berakhirlah sudah persidangan perdebatan kali ini. Saya selaku Yang di-Pertua Dewan menyerahkan majlis kepada pengerusi Saudara Megan dan Saudari Akrimi untuk meneruskan majlis.